dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita laksanakan kewajipan kita solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung kita punya kuliah subuh kita, insya-Allah, yang mana selama ni kita buat secara online. Di pagi ni kita online dan on the road. Ke macam mana? Online dan on the road, ke on the surau. Apalah istilah dia tu. On apa lagi? Kalau ni online di surau, on the surau. Live. Oh, live. Jadi pagi ni insya-Allah kita punya pembahasan tentang akidah sunnah wal jamaah. Kitab kita Fathul Majid Limpah Kurnia Ilahi, pada penjelasan akidah yang mulia, insya-Allah. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Surat 47 yang bawah, tajuk kita perkara-perkara mustahil pada penilaian akal. Okey, jadi sebelum ni kita dah bahas panjang tentang peranan akal dalam syariat. Peranan akal di dalam syariat, sama ada dari sudut akidah ataupun sudut fiqh. Kalau dari sudut fiqh itu, para ulama mustahil mereka menggunakan akal di dalam bab qiyas, mengkiaskan hukum-hukum yang belum dijelaskan oleh syariat, perkara-perkara baru yang muncul di kalangan masyarakat Islam ataupun manusia umumnya. Maka di situ para mustahil menggunakan akal untuk mencari kesamaan di antara hukum yang sedia ada untuk dihukumi dengan perkara baru. Contohnya kita sembahyang 1 meter, 1.5 meter ni tak ada nas dalam Quran hadis. So macam mana nak menghukumi dalam masa yang sama kita nak ikut syarak, dalam masa yang sama juga ada kuman yang berbahaya, yang mungkin dia punya kesan dia itu membawa kepada mafsadah yang lebih besar. Sebab dalam kaedah syariat kita yang paling besar itu darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kefasadatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dalam pada kita nak amalkan sunnah tetapi menyebabkan mungkin penyakit itu menular, akhirnya kita sakit, bukan saja tak dapat amal sunnah, amal pun tak dapat, silap-silap lah. Tapi kita tak adalah ada takdir buat macam mana, itu bab lain lah. Itu bab lain. Maka kita perlu berusaha
Nabi pun ada kala dalam situasi-situasi tertentu, Nabi pun ada bukan melanggar syariat lah, sebab apa Nabi membawa syariat, tapi Nabi tak mengamalkan seperti mana yang dibawa dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya ketika perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Ahzab tu, Nabi 3 waktu dah sembahyang. Bukan tak nak sembahyang, tak boleh sembahyang, tak boleh sembahyang langsung. Sampai qada 3 solat dalam satu waktu. Zuhur, Asar tu diqada dalam waktu Maghrib. Sekarang kata Isya, khilaf sikit lah. Sebab musuh dah mengepung Madinah ketika itu, dan belum ada lagi perintah tentang solat khauf, belum ada lagi. Tak sembahyang sampai Maghrib baru qada 3 waktu. Sedangkan Nabi suruh kita sembahyang pada waktunya, kan? So, di situ dikaji mana ada kemaslahatan. Kalau sembahyang juga macam bunuh diri lah, kan? Walaupun Allah Maha Kuasa untuk kebalkan Nabi, kalau itu lebih baik Allah Ta'ala Maha Kuasa Islamkan semuanya, tak perlu ada perang Ahzab. Kenapa tak? Allah tak tu hantar malaikat bunuh aja semua, kan? Kalau tentera musyrikin datang pun Allah boleh buat. Tapi itulah syariat, itulah syariat. Jadi daripada situ diambil mengadakan akal tengok Nabi cuma tak sembahyang. Akhirnya dia bincang-bincang, okey, langkah hati-hati 1.5 meter. Contoh penggunaan akal dalam syariat. Ini dalam akidah. Jadi peranan akal dalam akidah, dia cuba memahami apa yang disampaikan oleh syariat kepada kita. Quran kata Allah satu, akal terima ke tidak? Sebab ada akal-akal yang mengatakan Tuhan banyak, kan? Betul. Ada pula yang mengatakan okey, kami nak guna kalimah Allah untuk Tuhan dia. So bila kata suatu lafaz itu diletakkan untuk mewakili suatu makna, betul? Ini kan, ini apa? Kita panggil apa? Betul lain. Betul. Kalau saya nak panggil ni cawan boleh? Kalau kita letak nama ni cawan, boleh? Atau saya nak gantikan lafaz botol tadi, ni buang je, adalah ni pun botol je, boleh? Faham nampak macam botol kat bawah tu macam ada botol je, tapi ada plug. Maksudnya satu lafaz itu diletakkan untuk mewakili satu makna. Fauzan, saya nak tukar ini Fauzan, Z dengan Zan dia buang, tukar Fauzan, Fauzi, boleh? Bukan Tuhan pun nanti marah pula Umar, kan? Tiba Allah panggil Fauzi, kan nama ni. Sejak bila pula saya tukar jadi Fauzi, saya Fauzan. So nama tu dah diletakkan untuk mewakili satu makna, satu hakikat. So kita mengenal Allah ini adalah nama yang kita letakkan bagi Tuhan orang Islam yang satu, yang esa, yang tak ada anak. Tiba-tiba dia nak gunakan juga Allah untuk Tuhan dia yang ada anak, yang ada apa lagi istilah dia, Holy Spirit, Father, Son, apa lagi. Mana boleh? Itu secara akal saja dah tak boleh dah. Secara akal dah tak boleh dah. Tiba-tiba ada akal lain pula kata, ini lagi selawat kalau tak bla-bla-bla, tak menang politik parti tu dah boleh. Itu tak ada cerita lah, bahaya 10,000. Jadi akal ada peranan dia, ada peranan dia. Tetapi ada batasan. Akal walaupun berperanan di dalam sama ada syariat, fiqh atau tidak, tapi ada batasan. Ada batasan dia, tak semua benda dia boleh fikir. Dan kemudian ada yang kita dah belajar sebelum ni, yang akal boleh terima, yang akal tak boleh terima. Itu beza, ya. Satu batasan dia, maknanya dia boleh fikir tak benda tu. Maksudnya ruang lingkup itu adakah majal ataupun ruang lingkup bagi akal untuk fikir. Ada benda yang akal tak boleh fikir. Ada benda yang akal boleh fikir, cuma akal akan buat keputusan sama ada dia logik atau tak logik.
Dia boleh fikir, tapi bukan semua yang dia fikir tu okey, semuanya logik. Ada yang tak logik, tak masuk akal. Istilah orang itu tak masuk akal. Akal tak boleh nak cerna, tak boleh nak istilah dia tak tasawur dan tasdik, menggambarkan kemudian membenarkan. So jadi bila kita menggunakan hukum akal ini dalam syariat, maka yang paling penting sekali kita kena tahu perkara-perkara yang mustahil bagi akal yang disepakati oleh semua orang berakal. Hukum akal yang disepakati oleh semua orang berakal. Kalau tak nanti masing-masing ikut kepala masing-masing. Ini syariat kan, bukannya benda-benda yang yang boleh kita kompromi kan. Ini syariat, tak boleh. Jadi disebabkan itu muncul firqah-firqah, fahaman-fahaman yang batil, sebab dia tak setuju dengan hukum yang disepakati. Contoh yang paling mudah, termasuk ialah tugas pada nanti dia setiap satu perkara tu ada contoh dia, tonton nilai boleh terima tak boleh terima. Lepas tu kita buat munakasyah, kita cuba bukan debat lah, bincang akal semua setuju ke tak setuju. Para ulama kalam menjelaskan bahawasanya perkara-perkara mustahil ada 4 jenis. Di sini dia tak sebut semua, dia bagi 4. Nanti kalau ada lebih saya tambah lagi. Yang pertama, daur itu dari segi bahasa maksudnya pusingan, segi bahasa iaitu dua perkara saling berasal dari satu sama lain. Ia ada 2 jenis. Yang pertama ad-daurul mubashir, iaitu 2 perkara yang saling berpunca dari satu sama lain secara langsung. Seperti A asal bagi B dan B pula asal bagi A. Itu faham tak? Kalau Melayu ayam dia dekat-dekat lah, dia tak sama, tapi dia dekat-dekat. Contohnya ayam dengan telur kan? Ayam daripada telur ke telur daripada ayam. Tetapi yang dalam bab daur ni maknanya telur yang tu lah, bukan telur yang lain. Sebab nanti kalau dia kata ayam tu daripada telur yang lain, nanti ayam tu bertelur, keluar telur lain. Telur tu lah nanti keluar ayam lagi. Lepas ayam yang baru tu keluar telur lain lagi. Itu bab lain. Itu nanti selepas ni dia panggil tasalsul. Bukan tasalsul tasalsul. Dia lain sikit. Yang ini ayam dengan telur yang sama. Ayam A telur A. Nak kata ayam A telur B pun boleh, tak apalah. So ayam daripada telur ni ke telur ni daripada ayam ni? Boleh tak? Ayam ni asal dari telur ni. Telur ni asal daripada ayam. Boleh tak? Ada yang akal yang kata okey. Ada? Setuju kan? Mustahil. So apa kaitannya dengan akidah? Apa kaitannya dengan akidah? Kaitannya nanti ada kelompok yang mengatakan Allah ni ada Tuhan lain cipta. Tuhan lain itu siapa cipta? Allah cipta. Allah ni, alhamdulillah, ada Tuhan lain cipta. Tapi Tuhan lain siapa cipta? Allah. Itu tengok tak? Sama macam telur dengan ayam tadi. Itu dipanggil daur. Dan banyak lagi nanti contoh-contoh yang akan disebut dalam masalah akidah ni lah. Itu antara yang paling faham kan? Mustahil. Jelas kan? Senang je, tak susah pun. Cuma daur mubashir, apa ni, tak apa, dia bahasa Arab je pun. Kalau jangan umek pun dia boleh faham apa dia, tak susah. Nama je pun kan. Okay, B daur ghairu mubashir, iaitu 2 perkara yang saling terhenti dan berpunca dari satu sama lain tetapi dengan perantaraan. Seperti contoh A asal bagi B, B asal bagi C dan C pula asal bagi A.
Dia tadi A dengan B kan saling maknanya dia berbasyir, dia saling kita kata secara langsung. Ini pula dia tak direct, dia konak sikit, lepas tu boleh pergi balik 3 segi, 4 segi, 5 segi, tak kira lah berapa, tapi dia akan patah balik kepada yang asal. Contohlah macam tadi, siapa cipta Tuhan Allah? Siapa cipta Allah? Tuhan A. Alhamdulillah, ni contohnya. Tuhan A siapa cipta? Tuhan B. Tuhan B siapa cipta? Allah. Dia pusing kat situ juga, tapi dia ada satu lagi. Itu contoh dia lah. Ini pun mustahil juga. Sama je, cuma dia tadi dia kan saling. Yang ni dia tak saling, cuma dia konak sikit, dia datang balik ke situ. 4 ke, 5 ke, 6 ke, akhirnya dia pusing balik ke situ. Contohnya, Fauzan datang dari mana? Pada bapak dia. Bapak dia datang dari mana? Datuk dia. Datuk datang mana? Datuk dia Fauzan. Dia jadi air. Kan? Itu mustahil. Sama tapi cuma ada sikit beza. Trinity tu kita kena tanya ulama Trinity. Nak kata, kalau dia kata tiga-tiga tu wujud serentak, itu memang mustahil. Tiga-tiga wujud serentak maksudnya saja ini Holy Spirit datang daripada Son, datang daripada Father daripada Son tu wujudnya Holy Spirit yang wujudkan Father wujudkan, itu tak tahulah, kena tanya dia orang. Kalau dia kata macam ni, mustahil. Kalau dia kata macam ni, mustahil. Tapi yang sepaham saya, dia tak kata macam tu. Dia ni Tuhan ni sifat. Nasrani ni Tuhan sifat, Tuhan bukan zat. Tuhan sifat. So bila sifat ni dia boleh menumpang di mana-mana zat. Jadi zat Allah tu menumpang di jasad Nabi Isa. Lepas tu bila kena salib, cabut lagi. Lepas tu dia ada menumpang di Holy Spirit, dia menumpang di macam-macam. Macam Zeus kan, Zeus pun apa bapak Zeus ke Zeus yang menumpang di perempuan mana tu lahir dan tulis cerita kan. Dan tu lah, tak tahulah apa istilah dia. Itu dipanggil Tuhan tu Lahut, kemudian Nabi Isa tu Nasut. Lepas tu Lahut menempati di Nasut. Lepas tu bila kena salib, Tuhan cabut. Yang kena salib tu jasad yang telah ditumpangi oleh, itu salah satulah fahaman Kristian. Tuhan ni sifat, dia boleh mana-mana dia nak pergi. Hindu juga. Reincarnation yang saya faham lah, macam besok mati kan, jasad mati, roh tu nanti dia akan menumpang di jasad yang baru lagi. Kalau baik jadi raja, jadi apa. Kalau jahat jadi babi, jadi monyet, menumpang di roh jasad monyet babi. Mungkin lah, tak tahulah. Ni yang kaji-kaji reincarnation tu mungkin lebih tahu, lebih kurang lah bersemakna dengan. Yang kedua, at-tasalsul, dan tersasul lah. Bahasa Arab ni, bukan bahasa Melayu. Tersasul, tapi tersasul bukan tasalsul. Tasalsul ni infinity lah. Infinity, bersambung-sambung tanpa henti, iaitu terhentinya wujud sesuatu kepada wujud. Bukan terhenti di sini, bergantung lah. Dia terjemah bahasa Arab tu tawakuful wujud. Dia sepatutnya bahasa Arab dia macam tu. Cuma dia tawakuf tu dia diterjemahkan terhenti. Dia tak faham dia. Bersambungnya sesuatu ataupun bergantungnya satu wujud kepada wujud perkara lain dan dia tidak terhenti. Ini berkaitan dengan keterkaitan sesuatu kepada sesuatu secara berantai tanpa henti. Allah ciptakan alam kan. So Allah siapa cipta? Ada Tuhan lain cipta Allah. Tuhan lain itu siapa cipta? Tuhan lain lagi. Tuhan lain itu siapa cipta? Tuhan lain lagi. Tuhan lain itu Tuhan sampai bila? Tak ada permulaan. Infinity. Contoh nombor kan, nombor negatif dengan nombor positif. Nombor positif last kali berapa? Dan nombor negatif last kali berapa?
Ada? Tak boleh nak. Kalau orang tu sebut satu bilangan pun dia boleh tambah lagi satu. Sebut tu bilangan boleh tambah lagi satu, boleh tambah. Tapi nombor tak wujud. Nombor tak wujud. Nombor tak wujud. Setuju nombor tak wujud? Faham tak? Faham tak? Setuju ke tak? Faham ke tak? Nombor tak wujud. Itu nombor pelik tu lah. Itu tulisan yang mewakili satu nombor. Bilangan wujud tak? Nombor bilangan wujud ke tak? Wujud? Mana? Tak, bilangan nombor 1, 2, 3, 4 wujud ke tak? Wujud ke tak wujud? Tak wujud. Dia iktibar, dia only statement saja. Allah yang Esa macam Ustaz. Allah tu yang wujud, bukan Esa tu yang wujud. Allah yang wujud ke Esa yang wujud? Yang wujud Allah. Ini satu botol. Yang wujud botol ke satu tu? Betul yang wujud. Tapi kita kata satu botol. So kita ambil dua. Ada lagi tu. Tak apa. Inilah. Ini apa dia panggil ni? Ini apa dia panggil? Tombol. So ada satu tombol, dua tombol. Dua tu ada tak? Dua tu mana dua? Dua tak ada. Yang ada tombol. Dua tak ada. Kita kata dua tombol. Iktibar. Iktibar saja. Iktibar bahasa Melayu apa? Statement ataupun iktibar. Ungkapan. Dua tombol. Dua tak wujud. Kalau dua wujud, kita dua tu boleh masuk poket, dua boleh pegang, tengok dua. Tapi kalau tulisan lain, itu tulisan. Itu tulisan. Sebutan tulisan. Ada tak wujud? Wujud yang hakiki ni, wujud yang kita boleh pegang, boleh rasa, boleh tengok, itu wujud hakiki. Tapi kalau macam dua nombor, tak wujud. Nombor tak wujud. Nombor dia panggil amrun i'tibari. Ungkapan saja. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi kalau infinity pada nombor, tak ada masalah. Pasal dia tahu, dia tak wujud. Nombor tu sendiri tak wujud. Yang wujudnya makdud, benda yang dibilang tu wujud lah. Benda yang dibilang tu wujud. Bilangan tak wujud. Bilangan tu hanya pada akal kita. 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi yang negatif? Lagi tak wujud. Kan? Faham kan? Dia nak kena partner, kena faham tu. Contoh buku ni. Buku ni je. Warna hijau je. Wujud. Buku ni satu. Wujud tak? Satu mana satu? Ini buku. Ini bukan satu, ini buku. Boleh? Tolong ambilkan satu. Satu apa? Nak tolong ambilkan ayah satu. Satu apa ya? Kalau satu tu wujud, dia tolong pergi ambil satu bagi anak. Ya, ni satu. Satu apa ya? Satu. Tolong ambilkan ayah tiga. Tiga apa ya? Tiga, tolong ambilkan tiga. Tiga roti ke, tiga telur ke, tiga air ke, tiga apa? Kalau tiga tu wujud, dia mesti tiga. Datang bawa angka nombor 3 lah. Angka tu tulisan. Faham kan? Ada benda dalam dunia ni, dia amrun i'tibari saja. Dia hanya statement. Dia tak wujud. Dalam erti kata kita boleh pegang, kita boleh nampak, wujud. Sama solat subuh. Solat subuh wujud tak wujud? Nampak sembahyang subuh tadi? Sembahyang subuh tadi? Mana? Tunjukkan kat dia. Dia iktibar. Dalam masa dalam hati kita panggil iktibar. Ungkapan sahaja. Kita sujud rukuk semua.
Tapi mana benda tu? Kopiah. Apa ada kopiah? Ada. Kopiah ni kopiah. Semayang subuh. Mana semayang subuh? Jom. Semayang jom. Jap. Ni semayang subuh saya. Boleh? Faham kan? So nombor tak wujud. Jadi dia infinity pun tak ada masalah. Tapi kalau benda yang wujud dia infinity tak boleh. Mustahil. Mustahil. Macam Darwin kata manusia wujud daripada monyet. Jadi monyet wujud daripada mana? Daripada imau. Imau wujud daripada mana? Imau wujud daripada gajah. Last sekali yang pertama sekali siapa? Monyet yang pertama sekali mana tu? Dia. Jadi kalau ada benda yang pertama, infinity ni di bawah apa ni kewujudan, realiti di dalam kewujudan tak boleh ada infinity. Aktibari tak apa, nombor tak apa infinity, benda tak wujud tak apa infinity, benda yang wujud tak boleh infinity. Kalau ada buktikan itu Falsafah kata sebelum alam ni ada alam lain. Sebelum alam ni ada alam lagi. Sebelum ni ada alam lagi. Yang pertama apa? Tak ada. Tak ada yang pertama. Dia sampai kita pun tak tahu. Mustahil. Mustahil mesti kena ada lah. Tuhan pun tak infinity. Tuhan qadim. Qadim lain, infinity lain. Qadim itu sedia ada. Sedia ada, bukannya dia tak ada sebelum tu Tuhan lain, sebelum tu Tuhan lain, sebelum tu Tuhan lain, sebelum tu Tuhan. Itu mustahil. Tasalsul mustahil. Siapa kalau kata tak mustahil, buktikan. Wujud tunjukkan satu kewujudan yang infinity. Buktikan. Tetapi infinity ni kan ada dua, satu ke belakang, satu ke depan akan datang. So falsafah kata, orang Islam kata kita boleh kau kata kau akan hidup dalam syurga selama-lamanya tanpa ada penghujung kan? Infinity kan? Itu dia kata boleh pula kan? Kenapa sebelum tak boleh? Sebelum ni lah yang akan lepas. Dari dua satu ni, mana kita kata negatif lah. Yang akan datang kita kata apa? Kita kata dia tanya apa dalil kau mengatakan bahawa nanti akan wujud di syurga. Sedangkan kau kata benda yang apa ni tasalsul ataupun infinity di bawah wujud ke belakang tu mustahil. Yang akan datang boleh pula. Betul? Kita jawab senang. Kau tunggu. Kalau ada dia betul, tak ada salah-salah. Betul? Kalau ke belakang, macam mana kita nak buktikan? Dia pun buat teori back to the future. Dia nak cari batu yang hujung tu, dia patah balik ke belakang. Pening-pening jumpa Tony Stark, jadi mampu lah. Sekali Thanos pun masuk dalam tu. Habis. Ini contoh nak bagi faham. Dia nak balik ke belakang. Kalau dia boleh balik ke belakang, dia boleh balik sampai bila-bila tak? Belakang. Kenapa dia tak balik? Ketika dia sepatutnya dia balik, masa Thanos dulu nak lahir, dia pisahkan mak bapak Thanos, dia tak lahir. Kenapa dia balik tu? Kenapa dia balik pada zaman cari batu je? Kenapa dia tak balik ke zaman yang sebelum Thanos lahir, halang daripada mak ayah Thanos berlahir dengan Thanos? Itu lagi senang saja kan? Betul tak? Sebab director tak terfikirkan tu. Kalau dia suruh saya jadi director filem tu, saya kata baik kau balik ke zaman yang sebelum Thanos lahir. Betul? Kau halang daripada Thanos lahir kan saya masalah. Kenapa kau hanya balik zaman cari batu je supaya Thanos tak jumpa batu? Last kali Thanos kalau jumpa, Thanos pun datang zaman tu ambil batu tu. Betul? Ini cerita, tapi kan mengajak kita berfikir. Kau cuba nak halang kan Thanos hancurkan separuh bumi. Tu dengan cara kau balik ke zaman belakang, cari batu tu kumpul kan. Betul? Apa kau tak balik? Oh tak boleh kalau balik sebelum Thanos sebelum Thanos lahir. Maknanya nanti manusia yang dah mati ketika itu kan tak boleh dipetik, itu dihidupkan balik.
Dia adalah dia punya logik dia. Tapi kalau kita balik menghalang teknologi itu sebelum dia lahir, maka dia pun tak dapat petik bagi mati semua. Maksudnya dia nak apa? Kata masa, time and space itu wujud. Kita time and space tak wujud. Time and space tak wujud. Dia tiba macam nombor tadi, tak wujud. Setuju, time and space wujud. Berapa banyak dah teori-teori time and space diorang buat supaya diorang boleh balik kepada masa ke belakang. Sebab sekarang tak percaya lagi. Kalau time tu wujud, mana kita boleh balik ke belakang. Dan masalahnya hakikat masa tu tak wujud. So macam mana kita nak balik ke belakang benda tak wujud? Kalau kita balik ke belakang pun sebenarnya kita sudah ke depan. Betul? Kalau kita balik ke belakang pun sebenarnya kita patut dia kata back to the future. Kenapa dia tak kata back to the back? Back to the future. Ataupun istilah lainnya dia kembali belakang untuk mengubah masa depan lah. Itu kan satu makna dia back to the future tu. Tapi bila dia back tu pun dia kan ke depan. Yalah dia back to the future. Sekarang ni pukul kata dah pukul 7.10. Dia back. Dan lagi dia balik-balik pukul 7.30 pukul 8. Dia dah ke depan lah. Kan? Tak wujud. Masa tak wujud, tempat tak wujud. Masa dan tempat ni dia iktibar bagi kewujudan alam semesta. Bila Allah cipta alam semesta ni, automatik dia ada masa dan dia ada tempat. Ada bukan maksudnya wujud. Ada maksudnya satu iktibar saja. Nabi pergi Mi'raj berapa ribu tahun? Nabi pergi Mi'raj berapa lama katanya? Tak sampai? Ada yang kata sampai tempat tidur dia masih panas. Perjalanan pergi balik berapa jauh? Nak tanya? Daripada bumi langit pertama berapa ratus tahun? Hadis 500 tahun perjalanan. Sekarang dengar kata pergi Mars, siapa nak booking pergi Mars dah ada dah, harga dia berapa? Berapa bulan macam mana? Pergi Mars tu belum pergi langit pertama lagi. Macam mana Nabi boleh pergi dalam masa satu malam lah kita kata, pun tak sampai. Kalau tempat tidur masih panas tu tak tahu lah berapa lama, setengah jam pun. Macam mana? Jasad manusia boleh tak travel laju macam tu? Hancur kan? So macam mana? Kan Nabi masuk ke alam yang tak dibatasi oleh masa, tak ada masa. Pernah fikir tak? Itu di luar di luar batasan akal. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, bangun-bangun muda lagi macam tu. Tak makan, tak minum, tak apa. Tak. Dia dibatasi masa ke? Ditelan masa ke? Tak ditelan oleh masa, istilah lah. 309 tahun tidur, bangun macam tu. Tanya berapa hari, berapa lama kita tidur ni? Sehari kot. Al-yaum au ba'da yaum, kan? Sehari atau setengah hari. Dan so masa tu je tak je. Jadi fikir aja. Okey, jadi tasalsul tu mustahil. Tak boleh. Benda yang wujud dia takkan tasalsul, takkan infinity. Pasti ada permulaannya kecuali Tuhan. Tuhan bukan tasalsul, Tuhan memang wujud. Dia wujud dan bukan sebelum tu Tuhan tu sebelum tu Tuhan lagi juga. Tuhan dia saja yang Allah. Dan nanti dalam akidah akan ada kita akan menggunakan dalil yang mustahil ni bagi orang yang menetapkan akidah tasalsul. Dia kata sebelum malam ni ada alam lagi, sebelum malam ni ada alam lagi. Yang mula-mula mana satu kita kata tak ada mula. Ada belakang. Dia kata buktikan. Dia tak ada buktikan. Dia tak boleh nak bukti satu teori. Dan kita kata teori itu tak pakai, mustahil. Kita tak dapat exact punya jawapan. Tapi siapa sebenarnya Tuhan? Tak sebelum Tuhan lagi, sebelum Tuhan lagi. Tapi siapa yang sebenarnya? Tak ada ketentuan, tak ada nak tentukan siapa. Boleh? Hari namanya.
Yang ketiga, al-jam'u bainal naqidain. Terhimpun dua perlawanan, dua perkara, dua benda atau dua perkara yang berlawanan. Mustahilnya terhimpun dua perkara yang berlawanan sama ada diddain, berlawanan, berlainan seperti hitam dan putih, ataupun berlawanan seperti keayah dan anak pada ketiadaan, dan kepemilikan seperti buta dan cilik, dan pada negatif dan positif seperti Zaid manusia dan Zaid bukan manusia. Ini panjang pembahasan ini, antara yang terpanjang. Berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan pada, dia kena tambah lagi tu, tak cukup, tak lengkap. Pada suatu masa, suatu tempat, suatu zat. Contohnya yang paling mudah lah, siang dan malam. Di suatu tempat, di suatu masa. Itu mustahil. Kalau kita kata di Syukuriah sekarang ni, siang ke malam, kita siang pun boleh, malam pun boleh. Memang betul, tadi malam kan, sekarang ni siang, tapi masa yang berbeza. Masa yang berbeza. Tak ada di bahagian dunia ni yang sekarang tengah malam, kita siang. Kita kata itu tempat yang berbeza. Betul? Tempat yang berbeza. Ada tak tempat yang sama, masa yang sama, dia siang dan dia malam? Tempat yang sama, masa yang sama, dia siang dan malam. Ada? Di mana? Tak, siang dan malam, tempat yang sama, masa yang sama. Kalau berlainan masa, sini pun berlaku, mana-mana berlaku. Tadi kan 5 jam sebelum ni kan malam pula, sekarang dah siang dah. Ataupun sekarang ni di negara Arab mungkin malam 5 jam, hari yang kita 5 jam, sekarang tengah malam. Tapi tempat lain, tak di satu tempat yang sama, masa yang sama, dia siang dan malam. Ada tak? Tak ada yang setuju kan? Tapi cuba nak cari dulu. Ada, kita ajak berfikir. Kalau kata ada, kita bincang, tengok. Faham mustahil. Ada nanti kaitan dengan akidah. Dalam akidah kita kata benda itu berkumpulnya dua perkara yang berlawanan, dan itu mustahil. Kalau benda mustahil, mana boleh kita nisbahkan kepada Allah? Tak boleh. Ada orang kata Allah duduk atas aras dan Allah duduk di sini juga. Macam mana? Fauzan ada di Kajang, dalam masa yang sama Fauzan ada di Negeri Sembilan. Ke Melaka? Sembilan Nawawi. Dalam masa yang sama, sekarang ni ada orang call. Ada orang call, Fauzan ni kat mana? Melaka. Kat sini pun ada Dato' Lee. Fauzan yang sama, boleh tak? Mustahil. Jadi kita kena faham benda mustahil ni supaya apa? Nanti ada akidah-akidah yang dia menisbahkan kepada Allah macam-macam. So kita kata mustahil. Lepas tu dia kata benda ni Quran kata. Dia kata Quran yang kata. Dia bagi alasan Quran yang kata. Al-Quran ini, kalaulah Allah Ta'ala tak beri akal kepada manusia, dia tak menggunakan akal untuk memahami Quran, dia akan salah faham. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu berfikir. So kat situ je kalau orang yang dia akan tengok ada 3 benda lah. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu berfikir.
Bahasa Arab tu kenapa Allah suruh bahasa Arab? Sebab jangan kau faham Quran dengan bahasa lain. Bahasa Arab ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Dan orang yang tak berakal boleh faham dia bahasa Arab katanya. Yang tak ada akal, binatang, contohnya unta ke, kambing ke, kucing, dia faham bahasa Arab tak? Dia boleh faham bahasa Arab. Dia perlukan apa? Akal. Kalau Allah kata la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kau gunakan akal kau tu. Ta'qilun ni fa'il, perbuatan, verb. Ta'qilun verb. Verb tu kan pekerjaan. Sudah tentulah orang tu kalau nak menggunakan akal mestilah ada akal. Kalau tak ada akal macam mana nak menggunakan akal? Lepas tu orang yang dia tak nak gunakan akal, satu. Yang kedua, dia akal dia kurang sikit lah, kita kata. Tak berapa nak faham, tapi cuba nak menguraikan Quran. Akhirnya jadi apa? Jadi apa? Salah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah mensesatkan ramai orang dengan Quran dan memberi petunjuk manusia dengan Quran juga. Itu kan bertembung dua perkara yang berlawanan tu. Ke tak? Ni ayat ni, dengar kan surah Baqarah pun. Yudillu bihi katsira. Yudillu menyesatkan, bihi dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat dalam Quran. Katsira ramai manusia. Wa yahdi bihi katsira. Dan Allah memberi petunjuk juga dengan perumpamaan dalam Quran itu ramai manusia. So sekarang Quran ini menyesatkan ke memberi petunjuk? Memberi petunjuk dengan menyesatkan bukan kedua perkara yang berlawanan? Dua perkara yang berlawanan kan? Tadi kata kan mustahil dua perkara yang berlawanan satu benda. Macam mana boleh Quran itu dia memberi petunjuk pun ia, menyesatkan pun ia? Dia dah berakal. Kita kata yang akan menjadi sesat nanti bukan Quran. Yang akan menjadi sesat orang ni, dan yang akan menjadi sesat mendapat petunjuk orang lain. So dua benda yang berlainan. Quran dia sebenarnya bukanlah dia yang menyesatkan. Ayat tu difahami, maknanya ada orang tersesat kerana salah memahami Al-Quran, dan ada orang mendapat petunjuk kerana betul memahami Quran. So bukanlah Quran tu dikatakan menyesatkan dan tidak juga dikatakan memberi petunjuk dalam masa yang sama. Sebenarnya dia bergantung kepada kefahaman orang tu. Jadi bila Allah kata Quran tu memberi petunjuk, kalau Quran tu memberi petunjuk, kenapa ramai orang sesat? Kerana dia tak ambil petunjuk daripada Quran. Dan ada orang pula dia salah faham Quran, dia tersesat. Orang yang tak ambil petunjuk dari Quran, Quran tak jadilah petunjuk kepada dia. Quran menjadi petunjuk kepada orang yang nak jadikan Quran sebagai petunjuk. Dan orang yang tersesat ni pula, dia salah memahami Quran. Dia nak, kononnya nak ambil petunjuk, tetapi dia tersalah memahami. Akhirnya dia tersesat. Quran. Jadi Quran menjadi petunjuk ke, menjadi penyesat ke, bukan kerana Quran itu sendiri. Orang itu. Betul. Saya cakap sekarang, ada setengah faham, ada setengah tak faham. So perkataan saya ke yang dua-dua sekali faham dan tak faham, atau depend kepada orang yang mendengar. Ustaz ni cakap faham dan tak faham. Tak boleh, mustahil. Berkumpulnya sifat dalam percakapan saya difahami dan tak difahami, mustahil. So difahami dan tak difahami itu dinisbahkan kepada yang mendengar. Ada orang dengar percakapan saya, dia faham. Ada orang dengar macam dia tak faham. So berkumpulnya faham dan tak faham bukan pada percakapan saya, pada orang yang mendengar. Maka itu bukan berkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Faham tak? Ini benda-benda yang kita kata agak-agak Islam bercanggah dengan Islam tak, apa yang saya cerita tadi ni? Kalau tanya ni, yang saya ceritakan sebelum mula tadi sampai sekarang bercanggah dengan Islam ke tak?
Ha? Tak ada, kalau rasa cakap je kita. Tak adalah saya balik yang betul ni, tak adalah. Nak tanya je. Apa yang saya cerita tadi, kitab yang tulis saya uraikan, bercanggah dengan Islam ke tidak? Ha? Bolehlah pakai. Bahkan wajib pakai. Kalau tak, orang tu akan salah faham. Okay, sekarang ni contoh ayat Quran kata, ayat Quran secara literalnya Ar-Rahman wal Arsh istawa. Amintum man fis sama. Lepas tu ada ayat Quran kata Allah di bumi. Ainama takunu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada orang ini. Di mana kamu berada, di situlah Allah. Nabi kata kau pakai sini kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau, Allah bersama kita dalam gua. So nak tanya sekarang, Allah di aras ke, di langit ke, di dalam gua ke, bersama kita? Boleh ke Allah tu dalam masa yang sama dia di aras, dalam masa yang sama dia dalam gua, dalam masa yang sama dia bersama kita? Ha? Itu dia punya natijah akhir dia lah. Jadi sekarang ni kita nak tanya dia, boleh tak? Boleh tak boleh? Dalam masa yang sama Allah ada atas aras. Dalam masa yang sama Allah di langit. Sebab aras bukan langit kan? Aras ni atas lagi pada langit. Langit lain, langit 7. Lepas tu atas Sidratul Muntaha, dia punya barrier dia. Atas tu ada lautan 500 tahun punya dalam. Atas tu aras. Itu langit bawah lagi pada aras. Okay. Dalam masa yang sama ayat Quran kata Allah bersama kita. Di mana kita berada? Di mana kita berada siapa? Semua sekali. Saya kita di sini, di Kajang Allah bersama kita. Orang di Arab sana, di Amerika sana, di Jepun sana, Allah bersama dia juga. Lepas tu Allah dekat dengan urat leher siapa nanti? Urat leher siapa yang Allah dekat? Kalau Allah dekat dengan urat leher saya, dan tentu Allah jauh dengan urat leher yang lain. Ke Allah di dalam semua ini? Atau ini semua dalam Allah? Ha. Akal la'allakum ta'qilun. Allah sebut ni. Aku turunkan Quran sebab kau fikir. Bukan main terima je. Siapa boleh bagi kesimpulan? Dia sebut tadi Allah tak tempat kan. Itu natijah akhir. Akhirnya kita tak boleh buat apa, kita kata Allah tak tempat. Sebab kalau bila kita kata Allah bertempat, itu kita cuba bahas. Bertempat di mana namanya? Kalau dia kata roh di aras, habis itu yang Allah kata bersama kita dekat orang itu, kita nak campak mana ayat tu? Kita nak cakap apa? Tak, ayat tu makna dia lain. Kenapa kau kata makna dia tu yang lain? Allah yang di aras tu kau kata itulah makna sebenar. Kenapa kau tak buat terbalik? Yang mana Allah ke aras tu makna lain, yang sebenarnya Allah dekat kita. Kenapa kau tak terbalik kan? Betul? Jadi Allah suruh guna akal untuk faham Quran. Kalau kita tak guna akal betul-betul untuk faham Quran, jadilah macam-macam fahaman. Allah di aras. Allah di aras. Kita tanya lagi, sebelum Allah ciptakan aras, Allah kat mana pula? Jangan tanya. Itu tak ada nas. Skeptism, betul? Kita tanya jawab lah. Itu jangan tanya. Itu sahabat tak pernah tanya Nabi tu. Bilang. Itu jawapannya. Itu skeptism belum dia betul. Betul. Itu penting di dalam memahami benda-benda yang mustahil dalam akal, kita kena apply supaya kita tak salah faham Quran. Zahir memang kita tak kata Quran tu salah. Lepas tu dia tanya, kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran macam tu kan? Dia sampai macam tu punya manusia pun ada. Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan Quran jelas supaya tak ada khilaf? Betul? Saya jawab senang je, kau pergi tanya Allah. Betul? Boleh ke Allah dipersoalkan? Ya Allah, kenapa kau turunkan Quran ada banyak makna yang kamu habis menyebabkan manusia berpecah 73 kelompok tu? Sebab salah memahami Quran. Kenapa Allah kau tak turun? Ya Allah, kenapa kau tak turunkan Quran sama je makna supaya semua orang? Siapa boleh jawab? Saya jawab sebenarnya kau pergi tanya Allah. Itu je. Betul? Tak adalah jawapan dia.
Yang pertama memang Allah tanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Quran. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, bahkan manusia lah yang akan ditanya. Engkau siapa kau nak tanya Allah kenapa Allah turunkan ayat tu, kenapa Allah turunkan ayat. Hanya manusia khilaf di dalam memahami ayat Allah. Dan ada hak kita nak persoalkan. Memang satu ujian. Dan bila Allah dah katakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, memang Quran ni kami turunkan ujian untuk manusia. Kan Allah uji manusia. Manusia ni kan untuk diuji, betul? Bumi ni kan tempat ujian. Bukan ujian sakit, ujian sehat, ujian senang, susah. Dari sudut agama pun ada ujian. Allah suruh kita sembahyang 5 waktu pun satu ujian. Ada orang berjaya sembahyang, ada orang tak ada sembahyang, tak mampu sembahyang. Kalah ujian. Allah suruh kita puasa. Allah uji COVID. Tak payah sembahyang lah, saya pergi surau, dah boleh dah. Tak nak, takut kan kena COVID. Ujian juga. Sama dia, Quran Allah Ta'ala jelaskan ujian juga. Kau faham tak faham ayat ni? Salah faham, memang kesalahan. Ada ayat surah Al-Imran ayat 7 Allah kata kami turunkan ayat Quran, ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Muhkam tu jelas, mutasyabih tu samar-samar makna dia. Boleh jadi makna ni Allah yang turunkan. Dia beritahu aku sendiri turunkan ayat yang supaya apa? Supaya siapa yang betul-betul diberi akal, diberi petunjuk, jangan dapat fahamkan ayat tu. Boleh? Jadi walaupun Allah Ta'ala memang turunkan macam tu, kita tak rektikan. Tapi kita kena gunakan akal. Bukan kita lah, ulama Allah sediakanlah Nabi-Nabi, ulama-ulama kan yang akan sentiasa membantu kita di dalam memahami. Tapi di situlah berlaku khilaf. Di situlah berlaku ada ulama kita macam ni, ada ulama kita macam ni. So kita nak ikut masa tu. Kita nak ikut masa tu. Betul pula. Di situ terletak ujian kita. Kita nak ikut siapa, nak pilih yang mana satu. Lebih kurang kias dia kalau kita pergi Tesco. Pergi Tesco, tiba isteri call. Bang ni tolong beli sabun ni. Pak, bateri habis. Kita pula jenis tak pernah ambil peduli. Sabun kat rumah tu isteri pakai brand apa, ya, beli sabun je. So kita pun sabun okey. Pak, bateri habis. Bateri faham lah, satu cut communication tu lah. Sampai-sampai ke arah sabun lah kau. Sabun basuh ke, sabun basuh pinggan ke, sabun basuh baju ke, sabun mandi lah dia nak suruh beli. Kita pun fikir-fikir kat rumah kan, tak tahu. Dia tak pernah check ni, contoh lah. Dia tak pernah check kat rumah, dia faham apa yang ambil. Sabun. So apa nak buat? Ada orang yang aku beli semua lah. Nanti tak lagi kan, kalau mana satu betul lah, itu okey. Ada orang dia mungkin kenapa lah, so mandi kot. Bagi semua mandi ada 10 brand. Brand mana yang isteri dia nak suka, yang suka pakai. Tak lagi kan, perempuan biasa lah kan, dia bukan mana boleh main suka hati, jadi kulit kan sensitif kalau apa lah. Nak beli brand apa? Kalau beli semua brand. Sabun mandi semua brand dia beli. Satu ke apa? Satu, betul je. Semua brand sabun mandi satu, semua brand sabun basuh satu, semua brand sabun basuh baju satu. Sanggup? Wazan seorang ni sanggup. Yang kaya lah, malah orang kaya. Lepas tu akhirnya dia buka kedai sabun kat rumah. Bang, saya nak ni satu je bang. Tak apa, kita buka kedai sabun kat rumah. Nanti iklan nak Facebook dalam grup, siapa nak beli sabun datang rumah. Dekat lah. Ada impact tak? Okey, boleh beli semua. Apa impact dia? Ada kesan tak? Okey, ada orang mungkin dia buat apa? Dia buat apa? Ini cerita lah bateri habis. Ini cerita bateri habis. Tak langsung. Lagi kemungkinan Malaysia yang akan ada tu. Pinjam dengan orang. Lagi pinjam pun. Apa yang kau nak ni? Sama buat sabun mandi. Sabun mandi aplikasi masih. Allah, brand apa lupa brand nak tanya. Dah tahu dah sabun mandi, pinjam lagi. Nak pinjam 2 kali lah mama tu. Sekarang dia lagi kan. Kau ni apa hal nak 2-3 kali nak pinjam, kenapa tadi tak tanya? Betul?
Dapatlah sabun mandi, tapi lama brand mana ya? Ada orang mungkin tengok, yang paling murah lah, yang paling murah. Dia tengok, tak boleh murah ni nanti kan tak elok, beli yang paling mahal lah, kan? Ada orang dia tanya orang, mana yang paling bagus sabun? Dia tanya orang tu. Nak beritahu manusia ni kan macam-macam, tak sama kan? Apalagi dalam nak mengambil pendapat ulama ni sama je. Dia ikut Wahbi, dia ikut Syari, dia ikut Syafi'i, dia ikut Salaf, dia ikut aku tak mau ikut siapa-siapa, aku ikut semua lah. Betul? Ada semua. Itu tu pulang. Risiko lah masing-masing. Risiko. Yang pilih yang mahal pun ada risikonya, pilih paling murah pun ada risikonya, beli semua pun ada risikonya, tak beli pun ada risikonya. Balik, apa ni siapa betul-betul. Manalah abang tahu sebab itu pun tak fikir ke, takkan tak pernah mandi ke rumah. Hai nombor ni tak tahu lagi siapa nama. Ada lah risiko dia kan. Itu nak beritahu kita punya ujian nak pilih siapa. Nak pilih orang ada kat Malaysia sajalah macam-macam ulama pemahaman tu. Yang ni kata boleh, dia tak boleh, ni kata sunnah, dia kata bidah, dia kata macam-macam. Itu pun pening mana satu kena ikut ni. Betul? Itu bagaimana hukum akal ni berperanan di dalam memahami syariat kita. So kita pula kita nak pilih yang mana satu. Kan ada kata tak, dia bukan nas, Quran hadis dia. Kalau macam Syairah kan dia guna akal pun dia guna, nas pun dia guna. So kalau macam nas-nas tadi, Allah di langit, Allah di bumi, macam mana cara nak menentukan jawapan yang betul. Betul? Ada orang tak, Allah di bumi pun ya, di langit pun ya, di mana pun ya, dia ambil semua sekali. Macam tadi beli sabun semua sekali. Ada orang dipilih kan. Dia akan fikir mana satu yang sesuai. Ini contohlah kias. Faham kan? Sebenarnya Ustaz macam mana? Sebenarnya Ustaz Tuhan berada di mana Allah? Di mana? Nak tahu jawapan terus juga, nak tahu huraian dia sekali. Negara ini. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita tengok ayat ni terlalu banyak kan kata di langit bumi. Kita tengok ayat lain lagi. Sebab tak mungkin apa ni Allah Taala biarkan kita berada di dalam teka-teki sampai mati. So ulama tengok ada ayat-ayat yang memberi panduan untuk kita memilih mana satu. So antaranya ayat Allah kata laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sesuatu tu apa dia? Maknanya selain Allah lah. Betul? Selain Allah. Okey, selain Allah Taala ni dia bertempat ke tak bertempat? Selain Allah bertempat. So kalau Allah tak sama dengan segala sesuatu tu dan segala sesuatu tu bertempat, berarti Allah tak bertempat. Itu satu je point ni. So selesai semua masalah. Lepas tu dia tanya balik, habis tu ayat-ayat yang menunjukkan tu apa pula makna dia? Kan? Yalah memang kita dah pilih dia Allah tak bertempat. Habis tu yang Allah, ayat yang Allah kata di arah, di langit, di bumi tu apa pula makna dia? So, kita kena beri satu makna. Takkan kita nak terus tolak je ayat tu, tak boleh. Nanti orang kata orang tolak Quran. Kat situ pula kena. Bila kita kata Allah itu tidak bertempat, jadi seolah-olah kita menolak ayat di arasy, Allah ayat Allah di langit, Allah di bumi. Betul? So kita ada kaedah takwil. Kaedah takwil dia mana? Contoh kata kiasan lah, macam kita yang saya selalu cerita tu kan. Ada orang dia datang nak meminang anak orang. Makcik, kami datang ni nak memetik bunga di taman. Orang Melayu kan? Makcik tu pula tak faham peribahasa. Oh, pokok bunga makcik kat taman tu berlambak, petiklah macam mana nak pun, tak cerita makcik tak kisah. So macam kita nak kata kita pun terus alamak, segan lah, tak apalah, turun, petik bunga. Terima kasih makcik, balik. Kan kita nak cakap apa? Kita nak cakap apa? Dah makcik, maksud kami sebenarnya, kita kena terangkanlah maksud. Tapi perkataan tu apa? Ingin memetik bunga di taman. Adakah memang maksud dia memetik bunga di taman? Apa maksud dia sebalik dia? Itu
Kita nak tanya Al-Quran, ada tak bahasa-bahasa macam tu? Banyak. Contohnya wahfid janahaka lil mu'minin, wahai Muhammad, rendahkan sayapmu di hadapan orang beriman. Nabi ada sayap ke? Kalau orang yang ikut literal, Nabi ada sayap. Betul? Nak tanya Nabi ada sayap ke? Kenapa Allah kata wahai Muhammad, rendahkan sayapmu di hadapan orang beriman? Apa maksud rendahkan sayapmu? Takkan kita kata Nabi ada sayap? Kita nak ambil faham macam tu ke? So ada kaedah tu, Allah katakan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Dan orang putih kata, give me your hand please. You want my hand lah? You good friend lah, no problem lah, I cut my hand, give to you lah. Itu ke maksud tadi? Apa maksud give me your hand? Minta tolong. So Allah kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah tu tangan mereka. Allah tu tangan. Mana dia Allah tu tangan? Pertolongan Allah ke atas Nabi dan sahabat. Salah ke mana dia? Allah tolong, mustahil Allah Ta'ala tolong Nabi sahabat, mustahil, tak boleh, akal tak boleh terima Allah tolong Nabi dan sahabat. Ayat itu siapa baca pun dah faham lah. Hulurkan tangan anda kepada rakyat Syria. Hulurkan tangan je. Mana rakyat Syria? Tu rakyat Syria. Okay, saya dah hulurkan tangan saya dah. Betul ya? Hulurkan bantuan, bukan hulurkan. Faham? Jadi bahasa biasa. So semua mana-mana yang diaraskan dengan perlu ditakwilkan dengan makna yang sesuai. Setuju tak setuju? Tak boleh. Allah memang ada isteri. Itu pulang. Terpulang. Tak ada masalah. Esok yang kita akan jawab dengan Allah Ta'ala ni. Allah kata aku dah sediakan ulama dah tegang tak ikut. Kalau saya ikut ulama lain lah. Mana ulama kau dengan kamu nak soal dia. Misalnya lah kalau salah. Kalau tak salah pun salah pemahaman kau tu, tapi tak adalah masuk neraka. Tapi dah salah, takkan syurga lagi tinggi ke lagi rendah? Yang salah ni syurga tinggi. Yang betul ni syurga rendah. Betul? Kalau kita kata salah dia tu tak sampai masuk neraka, katalah kita katalah, tapi tetap juga yang betul akan lebih tinggi. Tapi kalau yang salah masuk neraka, jangan. Lagi-lagi kita tak nak kan? Faham kan? Ya, saya tak sampai makam sekarang. Jadi Tuhan itu sebab pembacaan saya lah secara khusus Islam di ini dibunuh orang bernama. Orang bernama, dilayani orang bernama. Kedudukan manusia ni Allah Ustaz saya kata buka je memang tak dengar. Sebab bila kita banyak belajar dengan bahasa tu, awas apa nama, semua nak diukur dengan itu. Ketika itu lah. Jadi kami semua ketakutan. Kita tanya macam-macam, soalan dia tak nak jawab. Tapi dia ada PhD, ada profesor macam-macam. Jadi itu menyebabkan ketakutan. Awak jangan tanya orang banyak. Jadi kami 400 orang tu semua ketakutan lah. Sebab kami tanya, kami tak tahu. Sebab pengajaran akhirnya kemudian ada penampilan pemahaman. Bila kita faham, kami dengar pemahaman. Tapi bila seseorang tu dapat menjelaskan, jadi dia jadi budak-budak Cina pun tak nak masuk Islam. Tengok profesor pun tak boleh jawab. Dia kata macam mana dia kata semologi, tapi kita tanya mana Tuhan, tak boleh jawab. Memanglah kalau kita orang Islam kita boleh faham terjemahan dari beriman Islam. Jadi itulah saya. Okey. Mesti ke kalau orang macam tu, mesti ke jawapan tu diperolehi daripada profesor tu sahaja? Takkan why not we ask another professor? I heard about Professor Ihsan here dan Kajang. Why not we try to ask him? Tuhan tu di mana? Nanti saya jawab simple je. Di mana? Tanya, do you have a soul? Tak, saya. Contoh lah. Contoh macam kita nak berhadapan dengan dia. You have soul? Tanya dia. No, I don't have a soul. Kalau situ, oh you have a soul lah. Itu
Kita nak buat macam mana lagi? Dah jelas-jelas benda tu salah. Betul? You have soul? Yeah. Show me your soul please. Pandangan seterusnya. Tuhan tu di mana sekarang? Yalah, kita tanya tu. Do you have soul? Show me your soul. Tell me where is your soul. Tak, saya nak bagi contoh macam mana. Kita bukan jadi jenis profesor. Oh, tak boleh tanya. Don't ask, you cannot ask. Itu kan orang pun dengar. Aduh, apa ni Islam boleh tanya. Kita tanya dia boleh. Okay, you want to know where is God? Okay, I tell you something. You got diabetes. You got diabetes. It's sugar in your blood. Show me the sugar in the blood. Jadi saya ni saya negara dengan Ustaz. Jadi pada Ustaz yang saya ambil personal Ustaz, Tuhan tu di mana sekarang? Tuhan tak bertempat dan tidak boleh ditanya di mana. Tak sesuai itu dia punya soalan tu. Sebab kalau Tuhan itu bertempat, nak tanya tempat itu makhluk ke bukan makhluk? Di hati kan salah satu. Itu lain. Maksud Tuhan di hati itu macam kita kata yang walaupun you pergi kursus ke Jepun 2 tahun tapi you tetap di hati I. Takkanlah dia punya jasad tu ada di Jepun dan jasad dia ada dalam hati kita. Itu dah jauh daripada orang berakal tu. Kita katakan you tetap di hati I. Dekat di mata, jauh di hati. Sebalik. Jauh di mata, dekat di hati. Tuhan masuk Tuhan di hati bukan Tuhan ada wujud dalam hati kita, pecahlah hati kita itu matilah. Sama je kita kata walaupun you nak belajar jauh-jauh, I hantar you pergi sana, tapi tak apa, tetap di hati ayah. Bukannya anak tu wujud dalam hati. Akanlah anak wujud dalam hati. Itu semua orang boleh fikir. Jadi dengan kata berkata dengan kalau saya salah, Tuhan wujud. Senang ke jawapan. Cuma dia tanya kewujudan Tuhan tu di mana. Itu je. Dia nak tahu wujud, dia dah terima dah wujud. Betul kan? Betul. Di mana Tuhan tu? Bukan semua benda boleh ditanya di mana. Kalau ada benda yang boleh tanya di mana, ada benda tak boleh tanya di mana. Macam contoh saya bagi nombor tadi, 1. Di mana nombor 1 tu di mana? 1 botol. 1 tu kat mana tanya? Sebab Ustaz, saya kata gini, bila saya dah belajar 30 tahun, bila kita pakai kuping, kita tanya profesor tu dia garang. Yalah, itu dia escapism lah tu. Dia nak tutup kemaluan dia. Bukan kemaluan dia, dia nak tutup kemaluan dia. Dia jawab macam tu. Escapism juga tu. Tak, bukan semua orang mampu nak jawab. Lepas tu kadang-kadang orang dia mungkin mahir dalam satu bidang, tapi bila dia kena kepada satu soalan yang yang dia kantoi, dia keluarkanlah. Marah tak boleh tanya. Mana ada macam tu? Saya tak saya hanya ingin tahu dia faham. Saya tak kena. Saya bagi poin-poin supaya dia boleh apply lah benda tu. Bila ketika kuliah tak ada pemahiran ilmu pendidikan, tak bosan juga. Betul. Maknanya Haji tinggalkan dia jalan-jalan lah di sini insyaAllah. Saya bilang dia akhirnya ujung kita kan. Bukan saya pun tak katalah saya hebat, saya tahu semua jawapan. Ini pun saya belajar, saya dapat jawapan daripada ulama-ulama kita. Jadi sekiranya satu hari saya odol saya kata inilah jawapan dari yang saya sandarkan. Dia ada, tak apa. Dia ada, memang ada, mesti ada dia punya jawapan dia. Itu ilmu ni kita warisi daripada ulama kita. Semuanya sesat. Cuma profesor tu di bab tu dia kata kan, so dia nak mengelakkan. Dia start kata dia jawab kan. Tapi ada orang kan dia tiba-tiba ditanya dengan satu soalan yang mana dia ni seorang profesor tapi dia tak boleh jawab. Mulalah dia menggelabah kan. Kalau saya punya style, kita ajak bincang. Kalau memang betul saya tak boleh jawab, tak apa. Okay, I'm sorry, I don't know the answer yet. I'll find for you. I'll find the answer for you. Selesai kan masalah. Apa salahnya? Cannot ask anything. Itu bukan orang yang profesor namanya tu. Ustaz, ada satu lagi proses yang sangat bagus kita hidupnya ada dua je, baik buruk halal haram. Sudah ada. Jadi kalau pun kat sini faham. Nah, you beli nombor itu, you minum salah. Tinggal ikut sah. Nombor ikut haram. Dia dalam Islam, Ihsan Ali kata kallimin nasa biqadri uqulihim. Kallimin nasa biqadri uqulihim.
cakap dengan manusia itu berkadar dengan akalnya. Budak tadika kita nak ajar dia HPM, pecah kepala dia. So kalau macam kelompok-kelompok yang belum faham Islam, tahu saya bahas benda-benda ni semua, mungkin dia, kalau dia profesor mungkin dia boleh absorb. Tapi kalau jenis orang awam biasa saya bahas yang ni, saya rasa tak boleh lah, Islam ni susah lah, tak nak aku. Betul. Ini pun saya pun sebab dah khatam sekali, dah bertahun saya kat sini, saya rasa semua boleh absorb sebab kebanyakan profesor kan semua. Profesor tu hanya segi yang kecil je bro. Ustaz dia Tak, kalau dia boleh beli rumah dekat sini 1 juta, dia orang yang bijak. Tapi dari sudut cari duit, bekerja, macam mestilah orang yang bila kita pergi kuliah di satu tempat kan. Kalau saya dah 1 bulan di kampung, saya cerita ni memang pecah bila dia orang pergi apa benda ni. Sini saya kira walaupun dia hebat dalam bidang lain, dia kena gaji, boleh beli rumah kat sini, kira orang level-level yang educated lah dia kata. So benda ni dia boleh fikir. Dia boleh fikir. Ajak berfikir tu saya ajak berfikir. Saya tak tahu dah Assalamualaikum habis. So saya tanya, nak tengok ada respon tak? Boleh pergi tak boleh pergi? Boleh pergi, kita pergi. Saya tak marah. Dia orang ni dah faham saya lah. Memang kalau saya tapi tak marah pun. Dia tegas dengan marah tu tak sama kan. Jangan. Saya tak pernah, sebab bagi saya marah tu tak ada faedah. Dalam kuliah ni lah, dalam kuliah nak marah orang. Tapi ada tempat kita perlu marah lah, anak kita buat salah kita boleh marah. Kita dalam kuliah nak marah orang, itu saya ada kontrak lah. Saya mesti tak boleh marah orang. Ke-8 lah. Ada satu lagi tapi panjang pembahasan ni, yang keempat ni lagi panjang, nanti kita sambung. Kita tak perlu nak apa, nak rushing lah, tak ada exam, final exam tak ada, tapi insyaAllah sambung lagi nombor 4. Nanti ada tambahan lagi 2 lagi kita tak sebut sini. Ada tambah. Okay, jadi minta maaf kan. Terlebih pun nanti dia salah sebut amendment tu bahaya. Allah Ta'ala alam. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan jalan, minta ampun kepada Allah. Kita maaf semua, mudah-mudahan Allah beri taufik, kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.